Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 13 Januari 2021 bersama saya Kaizari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Priscilla John, ikuti berita ini. Kira-kira 517 orang yang terdiri daripada 170 keluarga yang terjejas banjir dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak, sebanyak 9 PPS dibuka iaitu 6 di Kuching, 2 di Miri dan 1 lagi di Serian. Di Kuching, PPS dibuka di Balai Raya Taman Desa Wira, Sekolah Kebangsaan Matu Baru, Dewan Seberguna Masyarakat Malihah Bagunan Kedai di Batu Kawah, Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Sungai Tengah dan Dewan Masyarakat Setapuk. Manakala di Miri, PPS dibuka di Balai Raya Kampung Batu 1 dan Surau Darul Iman Tu dan Fasa 2. Di Serian pula, PPS dibuka di Dewan Kampung Betong Kenawit. Baik wartawan TVS ada melakukan tinjauan di beberapa lokasi banjir sekitar Kuching yang dijangka berterusan sehingga 14 Januari. Kita ikuti laporan ini. Saya kini berada di Taman Malihah Kuching di lorong 11A dan seperti yang anda lihat ketika ini banjir masih di parasan tinggi dan dijangka hujan akan berterusan sehingga esok. Berdasarkan dengan tinjauan Amaria bersama dengan kru-kru iaitu 50 keluarga melibatkan 186 orang telah pun ditempatkan di Dewan Serbaguna Malihah dan masih juga tidak mencukupi dan mereka telah pun menyediakan satu lagi tempat pemindahan untuk mangsa banjir di SJK Chonghua Sungai Tengah. Jadi sekian itu saja laporan saya Maria Suji bersama dengan juru kamera iaitu Gusti Norambia untuk laporan TVS. Kata Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong Fazrudin Abdul Rahman, Dewan Serbaguna Taman Melihah dan SJK Chonghua Sungai Tengah telah dijadikan tempat untuk pemindahan sementara kepada mangsa banjir di kawasan itu. Saya difahamkan pagi tadi Sidak Pegawai Bomba dah datang untuk menasihat ketua masyarakat kita dan kita sentiasa announce menggunakan PA system, remind Sidak mangsa-mangsa kita tu untuk patuh kepada SOP. Pihak Bomba turut menyediakan 4 buah tandas mudah alih bagi memastikan segala fasiliti mencukupi. Sementara itu, bagi penduduk di Taman Melihah, Asparela Wati, walaupun hujan lebat serta banjir, dirinya mengambil keputusan untuk kekal tinggal di rumah kerana khuatir kediamannya akan dipecah masuk pencuri. Tindakan tidak bertanggungjawab segelintir pihak itu ibarat mengambil kesempatan dalam kesulitan kerana kejadian seperti itu sering terjadi ketika musim banjir. Orang tua ajak kami orang hantar ke rumah kakak ke ataupun rumah kami orang di Impun lah. Jadi kami orang ajak stay di situ lah sampai malam lah, sampai airnya surut. Sementara itu, sebanyak 6 buah keluarga dari Kampung Betong Kanawit, Serian dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Menurut Ketua Kampung Bujang Domong, kesemua mangsa yang telah dipindahkan itu membabitkan 23 orang mangsa. Dan daripada 6 buah rumah tu yang pindah, seramai 23 orang keluarga yang telah berpindah kepada di tempat Dewan Masyarakat Kampung Betong dengan jumlah 11 lelaki, 11 dewasa lah, lelaki dan perempuan dewasa dan seorang bayi yang berumur 8 bulan lah. Meskipun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, pusat pemindahan tersebut bagaimanapun tetap menggariskan panduan selaras dengan pematuhan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Mangsa banjir di perkampungan tersebut juga telah mendapat bantuan segera oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat selain turut menerima pemantauan oleh pihak Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu menurut bangsa banjir di perkampungan tersebut. Mereka bagaimanapun akur ketika menghadapi bencana alam seperti ini meskipun turut diduga pandemik COVID-19. Kebiasaan ya, tahun udah ya kami banjir aja, tahun tu mendugaan kami semua, udah agak kubiat. Tak
Tak kala kita berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, kita juga berhadapan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini seperti banjir dan hujan yang lebat. Di mana ketika ini saya berada di sebuah perkampungan iaitu di Betong Karawit yang membabitkan 6 buah rumah dan 6 buah keluarga. Rumah mereka dinaiki air dan 24 mangsa telah dipindahkan di pusat pemindahan sementara di mana di situ mereka mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Dan kepada anda di luar sana, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Lukman Muhammad bersama juru kamera Awang Azmil. Salam hormat. Dalam pada itu, di sekitar kawasan Batu Kitang, air mulai surut sekitar lewat tengah hari. Namun, usah disangka keadaan kembali tenang, persediaan menghadapi banjir itu tetap diperlukan. Situasinya umpama pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Air naik di kawasan ini, dia naik perlahan-lahan. Sebab sungai Sarawak kiri, bila dia penuh, air yang mengalir pertama kali, air yang dari sebelah hilir akan naik ke atas juga. Bila air ini bertembung, ia akan melimpah ke seluruh bahagian dalam kampung ini. Bahagian-bahagian yang rendah. Setakat ini, Alhamdulillah, kalau harap-harap tidak hujan sebelah hulu, ia nampak semakin surut. Hujan marik memang nang sari hujan marik. Daripada kata orang pukul 7 pagi ke 6 pagi ke, dari malam ke sampai ke petangnya. Nang si berhenti hujan. Dan buat masa tu, buat jam tu, ada tempatnya udah air dah turun, dah surut. Buat masa tu lah. Kemungkinan kita harap-harap hujan tu si berterusan, harap-harap petang tu air akan terus surut dah, terus si ada banjir lagi lah. Jika situasi kian teruk, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sentiasa bersedia dan akan mengerahkan anggota serta aset ke kawasan terjejas. Menurut Ketua Zon 1 JBPM Sarawak, Yusri Basri, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak lalai. Sekiranya isu banjir berlarutan, sememangnya jabatan telah bersiap sedia dari segi kelengkapan dan juga keanggotaan untuk memindahkan penduduk ataupun masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Law Kier Chiang, memberi jaminan segala bantuan yang diperlukan akan ditunaikan. So while we want to make our people, want to provide a conducive and a safe environment for our people, I would also like to advise our people to consider orang ramai diingatkan amal 3L. Tidak lalai, leka dan lupa. Musim hujan dijangka akan berterusan hingga pertengahan Februari. Pihak Bomba telah melakukan persediaan awal bagi meninjau dan mereka bersedia untuk membantu orang awam yang akan terjejas pada musim hujan ini. Kemungkinan banjir akan berlaku. Sekiranya air pasang di kawasan anda, jangan tunggu lagi. Segera hubungi pihak Bomba untuk bantuan segera. Ruben Gomez, terima kasih. Selain menyebabkan kejadian banjir, hujan lebat berturut-turut telah menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan. Antaranya di kawasan Cerun, kira-kira 80 meter dari SMK Kuching High. Hasil pemantauan Jabatan Bomba bagaimanapun mendapati tiada pergerakan susulan yang berlaku. Di kawasan Kampung Gersik pula, hujan lebat telah mengakibatkan tanah runtuh dan mengakibatkan kenderaan pacuan 4 roda terjunam. Jadi kita dapati sebuah kenderaan pacuan 4 roda, RAV4, telah jatuh ke kawasan tersebut, yang mana kejadian ini berlaku pada jam sekitar 1:30 malam tadi. Difahamkan juga tiada kemalangan jiwa berlaku daripada insiden itu. Saya dimaklumkan oleh bapa si mangsa ketika anaknya pulang daripada makan dan terkandas di bahagian tu, dan sebelum tanah yang runtuh, kereta yang terbelit setidaknya sempat keluar. Daripada kereta seramai 4 orang. 4 orang. Jadi alhamdulillah ialah tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Sebanyak 2 buah projek membabitkan baik pulih jalan Kampung Rayang dan baik pulih jalan Rituh Labuan bakal dinikmati penduduk setempat
pada penghujung suku pertama tahun ini. Menurut Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Roland Sagah Wiin, ini memperlihatkan kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS sebagai sebuah kerajaan yang prihatin terhadap keperluan rakyat. Yang kita harus berterima kasih adalah kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Tetapi bukannya sebarang kerajaan Negeri Sarawak, tetapi kerajaan GPS. Kedua-dua projek tersebut dimaklumkan telah siap 50% dengan RM382,817 diperuntukkan menerusi sistem maklumat rekod jalan raya di Malaysia MARIS bagi tahun 2020. Baik, seterusnya fenomena air pasang besar dan hujan berterusan telah memaksa pihak pengurusan baraj Sungai Sarawak melepaskan air ke laut kira-kira jam 6 petang tadi. Menerusi tinjauan TVS, paras air sungai dan laut adalah hampir sama dengan bacaan 10.5 meter sebelum tebatan air dibuka bagi mengalirkan lebihan air sungai ke laut. Payung tak ada tu. Tak ada payung ah. Pakai plastik tutup kepala. Aku demam. Pakai kursi roda dia bawa nenek dia. Baik, kita bertemu kembali. Sebanyak 2,985 kes positif baru COVID-19 dicatatkan di Malaysia pada Rabu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan wabak berkenaan sebanyak 144,518 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 2,983 daripada kes harian membabitkan jangkitan tempatan manakala 2 lagi adalah kes import. Dengan itu, ketika ini kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah sebanyak 32,377 kes. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 837 kes. Sementara itu, Sarawak merekodkan 166 kes positif baru COVID-19 yang merupakan tertinggi setakat ini. 94 kes dicatatkan di Sibu, Miri 48, Kuching 15, Beluru 4, Bintulu 3, Belaga 1 dan Semarahan 1. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 1,740 kes. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan meningkatkan kapasiti wad di Hospital Sibu bagi menempatkan pesakit COVID-19. Menurut Pengarah Kesihatan Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, pihaknya juga akan menggunakan kem Belia Kemuyang Sibu sebagai pusat kuarantin dan rawatan kes berisiko rendah. Terdahulu, Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu Clarence Ting memberitahu bahawa Hospital Sibu kini berdepan kekurangan wad untuk menempatkan pesakit COVID-19 selain mempertimbangkan lokasi lain.
Kesihatan Negeri turut merancang untuk membuka lebih banyak pusat kuarantin dan rawatan kes berisiko rendah bagi pesakit COVID-19. Dr. Chin turut menasihati orang ramai yang mempunyai kontak rapat dengan pesakit COVID-19 agar tampil menjalani saringan. Memandangkan Sibu dikategorikan sebagai zon merah dan terikat kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, beliau menggesa semua pihak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pusat Saringan COVID-19 Pandu Lalu yang pertama di Sibu dibuka. Ini adalah bagi membantu menampung operasi di 3 pusat saringan sedia ada. Terletak di bangunan Pustaka Negeri Sarawak, Sibu Pusat Berkenaan beroperasi setiap Isnin hingga Sabtu mulai 8 pagi hingga 4 petang tanpa cas dikenakan. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak, Dr. Anwar Rapai, tempahan awal juga tidak perlu dibuat dan orang ramai boleh terus hadir melakukan saringan. 3 pusat saringan sedia ada sebelum ini iaitu di Klinik Kesihatan Lanang, Klinik Kesihatan Sibu Jaya dan Stadium Tertutup Sibu dibuka sejak 10 Januari lepas. Kos saringan di keempat-empat pusat ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Sehingga kini seramai kira-kira 4,000 orang telah menjalani saringan COVID-19 di ketiga-tiga tempat. Pada Selasa, Sibu merupakan kawasan paling tinggi kes positif harian COVID-19 di Sarawak dengan menyumbang kepada 92 kes. Baik, seterusnya 8 tempat awam di daerah Mukah dan Dalat kini ditutup sementara waktu untuk semua aktiviti riadah dan sukan bermula Rabu. Kawasan tersebut adalah Tapak Kawal Mukah, Taman Permainan Kaladana, Dataran Pehin Setiaraja, Taman Boulevard Setiaraja dan Taman Permainan Dataran Pehin Daerah Mukah. Manakala bagi daerah Dalat, Taman Keliding, Taman Solidariti Dalat dan Tebingan Dalat Daerah Dalat. Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM dalam kenyataannya memberitahu orang ramai ditegah untuk berkunjung atau berkumpul di kawasan yang dimaklumkan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Arahan penutupan sementara kawasan yang dinyatakan tersebut termaktub di bawah seliaan Majlis semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP seperti yang diumumkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri pada Isnin. Bagaimanapun tarikh pembukaan semula tempat awam ini akan diumum kelak mengikut keadaan semasa. Menurut kenyataan itu lagi, pihak berkuasa akan memantau rapat keadaan di kawasan terbabit dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan dilakukan dan mana-mana pihak yang ingkar arahan akan dikenakan tindakan tegas. Masyarakat dinasihati mematuhi arahan tersebut termasuk terus mengamalkan kelaziman baharu demi kepentingan bersama terutama aspek keselamatan dan perihal kesihatan awam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengumumkan sambutan Tahun Baru Cina tahun ini hanya dibenarkan pada hari pertama. Malah kehadiran tetamu hanya 20 orang pada satu-satu masa dan dihadkan untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Tahun ini, perayaan Tahun Baharu Cina jatuh pada 12 dan 13 Februari depan. Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak, Datuk Richard Wee ketika dihubungi berharap komuniti Cina di Sarawak akur dengan pengumuman itu. I think it is also part and parcel of our duty to ensure that we are able, with this kind of cooperation, we will be able to assist the government in trying to control the pandemic situation. Mengulas perkara yang sama, Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Cina Kuching, Datuk Tan Jit Ki berkata, langkah untuk mengehadkan jumlah orang dalam satu-satu adalah langkah yang bijak bagi mengekang penularan wabak COVID-19. I think even though 20% together, it is also need to keep social distance and wearing masks so that we can help to control the COVID as fast as possible to reduce the COVID to the minimum. Manakala Rumah Terbuka Sempena Tahun Baharu Cina Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang diadakan setiap tahun juga tidak akan diadakan. So for this year, there will be no Chinese New Year gathering for SUPP on the first day of Chinese New Year. And as for the online Chinese New Year celebration and gathering,
So far, we have not planned for. Baik, pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan dan Pengisytiharan Darurat tidak akan menjejaskan pelan dan program untuk membantu usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata demikian sebagai merujuk kepada pelaksanaan fasa kedua Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi. Termasuk dalam pelan pemulihan itu ialah program bimbingan orientasi e-dagang, program pemecut 14.0, keusahawanan tekno bagi graduan muda, penerapan penyelesaian digital, inisiatif pemulihan bagi enterprise sosial dan program penjana komuniti. Program latihan dan pembangunan keusahawanan akan dijalankan secara maya oleh agensi di bawah MEDEC seperti Institut Keusahawanan Nasional (INSKEN), SME Bank serta Institut Koperasi Malaysia atau Institut Koperasi Malaysia IKM. Sementara itu, program pembiayaan oleh agensi seperti SME Bank, Bank Rakyat dan Tekun akan diteruskan seperti biasa. Terima kasih kerana masih setia dengan Utama TVS. Seterusnya, Kementerian Kewangan akan mempercepatkan bayaran fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 berjumlah RM2.38 bilion kepada 11.6 juta penerima mulai 21 Januari ini. Secara keseluruhannya, jumlah penerima BPN 2.0 merangkumi seramai 11.6 juta penerima iaitu 5.82 juta individu bujang dan 5.24 juta penerima isi rumah dengan jumlah peruntukan sebanyak RM7.18 bilion. Menurut Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, untuk penerima B40 dan M40, bayaran akan terus dikreditkan ke dalam akaun bank masing-masing mulai 21 Januari dan 25 Januari ini. Manakala bagi penerima tanpa akaun bank pula, tarikh pembayaran akan bermula pada 25 Januari melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN yang mana pihak BSN akan mengeluarkan panduan prosedur operasi standard SOP dari semasa ke semasa. Untuk penerima di Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dibuat mulai awal bulan Februari sehingga 1 April 2021 di lokasi-lokasi yang akan diumumkan pada akhir Januari nanti. Semakan kelulusan boleh dibuat mulai 15 Januari 2021 di portal rasmi BPN di laman sesawang bpn.hasil.gov.my. Saya mahu pulang. Itu antara kata-kata yang dikerap diulang mangsa serangan buaya di Sungai Meranik pada Selasa. Ibu mangsa Uteh Nan berkata anaknya Azian Azhar menunjukkan perubahan sejak minggu lalu. Nak pulang. Kami madahnya nak pulang sini sedangkan rumah tak ampun ada di laut. Kami nak pulang. Ni nang pelik-pelik nak di kakaknya dengan kami. Kan saya hari seminggu sebelum nya ajak kami pergi ke pasar non semata-mata dengannya makan. Bapa mangsa Azhar Razali menceritakan buaya seberat 3 tan itu menyambar anaknya dalam sekelip mata sahaja. Narik empang sebelum kejadian lah, narik empang agak-agak dalam masa sejam lah. Empangnya ditariknya dalam setengah kerja lah. Jadi setengah kerjanya tiba-tiba tang ada ya buaya yang nyambar daripada air menuju ke dalam bot dengan anak saya. Ya, terus tenggelam lah dalam masa dalam 2-3 saat saja lah. Isteri mangsa Manisa Musa kini bimbang nasib 3 anaknya selepas kehilangan suaminya itu. Saya dapat nak berbayangkan lah macam ni. Kami terus ingat anak terus lah. Macam ni keadaan lagi. Jempun di sini si dapat nak kita cerita macam ni keadaannya. Kami belum tahu macam ni sebenarnya cerita. Kami cuma ada terduduk kadang fikir macam aja lah macam aja kami. Si dapat nak madah macam ni gitu. Saya sempat bersama pasukan bomba bagi
melakukan operasi mencari dan menyelamat mangsa di mana mangsa dipercayai telah disambar buaya ketika menarik pukat bersama bapaknya pada pukul 3.30 pagi. Walau apapun, saya doakan agar mangsa dijumpai walau apapun keadaan beliau. Saya Connie Grace bersama juru kamera Fikri Razak. Salam hormat. Ibu kepada Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof Dayang Rosnah Abang Madeli, 90 tahun telah meninggal dunia petang Rabu. Allahyarhamah mengebuskan nafas terakhir di kediaman Fadilah di Petrajaya. Jenazah Allahyarhamah akan disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Samariang pada Khamis. Baiklah, sekian saja utama TVS buat masa ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Dan kepada orang yang ramai yang tinggal di kawasan yang dilanda banjir, supaya diingatkan menjaga keselamatan diri dan sentiasa mengawasi anak-anak mereka supaya benda yang tidak diingini berlaku. Baiklah, saya Kaizari Afindi. Dan saya Priscilla Chot. Salam hormat dan selamat malam.